Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan pergi kepada bab 1 sejarah Taitan 5. Okey, kita lihat apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Baik, yang pertama kita akan belajar mengenai konsep kedaulatan. Okey, yang kedua ciri negara yang berdaulat. Seterusnya kita akan belajar kepentingan negara berdaulat dan langkah mempertahankan kedaulatan. Okey, kita pergi pada yang pertama, iaitu konsep daulat. Okey, saya akan cuba terangkan secara ringkas. Okey, konsep kedaulatan. Apa itu konsep kedaulatan? Okey, kalau boleh baca di sini, okey, kedaulatan bermaksud kekuasaan tertinggi dan kewibawaan negara yang bebas serta mempunyai hak melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Okey, bila sebut daulat, okey, dalam sesuatu institusi sebuah negara, dia merupakan pemerintah yang paling tinggi. Okey, contoh di Malaysia, negara kita sendiri, okey, pemerintah yang tertinggi adalah yang di-Pertuan Agong YDPA. Okey, ataupun sultan. Okey, itu merupakan pemerintah tertinggilah di Malaysia. Itu maksud konsep kedaulatan. Bila kita sebut daulat, kita mesti akan teringat daulat tuanku, daulat tuanku. Ia akan melibatkan institusi diraja. Okey, kita pergi pada takrif kedaulatan. Kita boleh lihat kat slide ni. Okey, ada 4 bahasa dia, Yunani, Inggeris, Arab dan Melayu. Okey, keempat-empat ni kita lihat dia akan menceritakan tentang tertinggi. Maksudnya konsep kedaulatan ni adalah paling tinggi. Okey, kita pergi pada Yunani, Supernus atau Superanus yang bermaksud agung atau tertinggi. Okey, negara bebas dan merdeka. Okey, bahasa Inggeris sovereignty, negara berkuasa penuh terhadap pemerintahan. Okey, Arab daulah, kuasa pemerintahan sebuah kerajaan. Dan dari segi bahasa Melayu, daulat, kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Kita lihatlah keempat-empat ni menceritakan tentang pemerintahan tertinggi, di sebuah negara. Okey, ini merupakan pandangan tokoh, kita boleh lihat. Okey, ada Aristotle, ada Ibn Khaldun, ada Tuanku Abdul Rahman, Jin Bodin dan Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Okey, ke pandangan tokoh ni kita boleh lihat, okey, awak pun boleh baca di sini, okey, menceritakan, okey, Aristotle pandangan terhadap kedaulatan bermaksud kuasa tertinggi, okey. Okey, kita lihat Ibn Khaldun. Ibn Khaldun, okey, kekuatan dan kekuasaan berasaskan semangat kekitaan dan semangat beragama, sesuatu bangsa rela berkorban. Okey, Tunku Abdul Rahman, kebebasan dan keadilan, memperjuang kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Okey, Jin Bodin, kuasa tertinggi, sifat kekal. Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas, asas negara merdeka, memiliki kebebasan. Okey, untuk pandangan tokoh ni kita lihatlah beberapa tokoh menceritakan tentang kebebasan. Okey, kebebasan. Tengok Tunku Abdul Rahman menceritakan kebebasan, Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas memiliki kebebasan. Okey, kita lihat bila suatu kedaulatan pemerintah tertinggi, okey, kalau kita lihat nanti kita akan lebih pergi pada lanjut. Okey, di Malaysia sendiri mengamalkan demokrasi berparlimen. Maksudnya semua pemerintah akan dipilih, iaitu Perdana Menteri akan dipilih melalui undian dalam pilihan raya. Saya lihatlah, bebaslah, maksudnya kita boleh memilih pemimpin mana satu kita suka, mana satu yang kita tidak suka. Okey, seterusnya jenis kedaulatan. Kita boleh lihat tradisional, moden, undang-undang antarabangsa. Okey, ni kita boleh lihatlah tradisional ni macam mana. Okey, kita pergi pada salah satu. Tradisional ni pemerintahan berkuasa mutlak, kedaulatan raja-raja Melayu. Ni dia segi tradisional ni yang lama lah. Okey.
Pemerintahan berkuasa mutlak, kedaulatan Raja-Raja Melayu. Okay, moden, idea kemunculan negara bangsa, hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Okay, berperlembagaan, nanti kita tengok apa itu berperlembagaan. Okay, nasionalisme, rumpun bangsa dan bahasa. Okay, undang-undang terikat dengan undang-undang. Macam biasalah, kita semua akan terikat dengan undang-undang. Sama ada di rumah, di sekolah, di negara kita sendiri. Di mana-mana semua akan ada undang-undang. Cuma kita tahu tak tahu je. Okay. Antarabangsa Pengiktirafan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu atau ringkasannya PBB. Okay, sebuah negara tidak boleh dicabuli oleh negara lain. Itu maksudnya kedaulatan, saling menghormati. Kalau kita mencabuli, maka akan berlaku peperangan lah. Yang paling mudah kita tengok. Okey, 2 ciri-ciri negara berdaulat. Apa ciri-ciri negara yang berdaulat? Yang pertama, pemerintahan. Okey, ni raja berperlembagaan. Apa itu raja berperlembagaan? Okey, kita awak boleh tengoklah. Raja berperlembagaan ni merupakan raja dipilih menerusi apa? Nanti awak akan baca sendiri. Okey. Nanti cikgu akan terangkanlah demokrasi raja berperlembagaan ni apa. Okey, kita boleh lihatlah raja berperlembagaan ni apa. Okey, raja berperlembagaan ni adalah sebuah kerajaan okey yang ditubuhkan dan mengiktiraf raja adalah sebagai ketua. Okay, kita lihatlah di Malaysia ni YDPA ataupun yang di Pertuan Agong. Yang paling atas diikuti Perdana Menteri, ketua kepada kerajaan. Apa-apa pun, kalau kita lihat negeri pun, yang paling tinggi Sultan. Okay, semua mengiktiraf raja sebagai ketua. Itu maksud raja berperlembagaan. Okey, pemerintahan demokrasi berparlimen, ini yang kita amalkan di Malaysia lah, demokrasi berparlimen. Okey, kalau awak lihat parlimen tu, macam kita lihatlah kalau awak nak tengok kat TV1, biasa ada bersidang, wakil-wakil rakyat bersidang, okey, membincangkan untuk menubuhkan rang undang-undang. Okey, demokrasi berparlimen maksudnya perlembagaan lah. Okey, kita ada lebih kurang 183 dalam perlembagaan persekutuan. Itu undang-undangnya. Salah satunya hak bersuara, okey, ataupun Islam sebagai agama rasmi. Itu akan diceritakan dalam perlembagaan persekutuan. Okey, ketua utama yang di-Pertuan Agong ni cikgu dah cakap tadi, ketua kerajaan Perdana Menteri. Ini samalah negara yang berdaulat. Okey, setiap kerajaan mesti melantik agung atau raja sebagai ketua. Itu maksud raja berperlembagaan tadi. Okey, seterusnya sempadan. Sempadan ni garis pemisah antara negeri atau negara. Okay, sempadan Malaysia diauti oleh PBB. Mesti sebuah negara tu, ciri-ciri negara berdaulat tu ada sempadan. Ini sempadan tu untuk memisahkanlah antara negeri atau negara. Macam kita lah, Johor di Melaka ada sempadan dia. Nanti kalau kat highway awak tengok pacak selamat datang ke negeri Melaka, contoh. Okey. Yang ketiga, perundangan asas kepada peraturan negara berpandu dengan perlembagaan persekutuan. Ni cikgu dah cerita tadi, ada 183 perkara. Okey, parlimen menggubal undang-undang. Okey. Wakil-wakil rakyat akan membincang, berbalah setuju atau tidak daripada pihak kerajaan, pihak pembangkang, berbalah-balah-balah. Okey, dah bersetuju semua, akan ubal satu undang-undang baru. Okey, dipersetujui oleh yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Okey, itu perundangan. Okey, yang keempat, rakyat. Penduduk sebuah negara terikat dengan undang-undang, rakyat pelbagai kaum. Kita lihatlah Malaysia, kita mesti terikat dengan undang-undang. Di jalan raya ada undang-undang, di rumah sendiri ada undang-undang, masuk rumah buka kasut, tu undang-undang juga. Malam tak boleh keluar, tu salah satu undang-undang. Kalau di sekolah pula tak boleh berambut panjang bagi lelaki, tak boleh pakai baju selain baju sekolah,
Itu undang-undang. Okey. Itu ciri-ciri negara yang berdaulat. Okey, yang ketiga kita akan pergi kepada kepentingan negara berdaulat. Apa pentingnya sebuah negara itu berdaulat? Okey, yang pertama, keberkesanan pentadbiran. Okey, urusan negara tanpa campur tangan pihak luar, jemaah menteri dan kementerian. Jemaah menteri dan kementerian ni kita boleh lihatlah. Contohnya Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Kesihatan, kementerian apa lagi, banyak lagi kementerian yang kita boleh lihat. Tu maksudnya setiap sektor tu ada dia punya menteri-menteri sendiri. Okay, kerjasama Kerajaan Persekutuan ni Kerajaan Malaysia lah. Okay, besar. Okay. Kerajaan negeri ikut negeri Johor, Melaka, itu kerajaan negeri. Seterusnya kedua, kesejahteraan sosial. Melahirkan generasi berilmu. Bila negara berdaulat ni akan wujudnya generasi berilmu, sentiasa belajar, sentiasa dahagakan ilmu, memberi sumbangan kepada negara, terutamanya belia-belia. Tengok. Kalau negara yang tak berdaulat, maksudnya tak ada pemerintahan dia huru-hara. Kita pun tak sempat nak buat apa-apa. Tak ada sejahtera dia. Okey. 3, kemakmuran ekonomi. Okey, ekonomi pun sejahtera. Okey, semua boleh berjalan dengan lancar. Tak kisahlah pertanian ke, perindustrian ke, perdagangan ke, semuanya berjalan dengan baik. Okey, keempat, kecemerlangan hubungan luar. Hak untuk negara menjalinkan hubungan dengan negara lain, penggubal dasar luar negara, menjalinkan hubungan diplomatik dan kerjasama, meningkatkan imej negara. Bila kita lihat negara kita baik, aman, pentadbiran baik, semua dari segi aspek semua bagus, prasarana semua meningkat. Jadi imej negara kita di luar semua dipandang positif oleh negara lain, dan negara lain secara tidak langsung akan datang ke sini untuk bekerjasama meningkatkan sektor ekonomi kita. Okey, yang terakhir iaitu yang keempat, langkah mempertahankan kedaulatan. Apa langkah kita untuk pertahankan? Yang pertama, mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Awak kena tahulah apa itu politik, apa itu ekonomi. Ekonomi mudah, melibatkan duit. Politik, awak tahulah apa itu politik. Kita lihat dari dua aspek, pemerintah dan rakyat. Mewujudkan pentadbiran cekap, mengelakkan rasuah, agihan sumber, mengelakkan rasuah. Maksudnya kalau ada rasuah, susahlah negara kita nak maju. Apa-apa semua melibatkan suapan, jadi susah nak maju. Bila tak ada bersih dengan rasuah, negara kita mudah untuk maju. Melaksanakan undang-undang. Undang-undang ada, senanglah hidup kita. Kalau tak ada undang-undang, semua melanggar je, habis. Susah kita. Jadi huru-hara lah negara kita. Rakyat pula memberi kesetiaan, menyokong. Untuk menjadi rakyat kita perlu sokonglah kerajaan kita. Jangan asyik membangkang saja, semua tak kena. Jadi kita kena sama-sama contoh sini. Barulah kestabilan politik dan ekonomi maju. Seterusnya, mengekalkan perpaduan kaum. Kita lihat negara kita banyak berbilang bangsa kan. Jadi dengan negaranya berdaulat, kita boleh kekalkan perpaduan kaum. Boleh bacalah semua sini apa pemerintah buat, apa rakyat perlu buat. Seterusnya, mengukuhkan pertahanan negara. Ini dari segi aspek ketenteraan. Macam mana keselamatan negara kita, selamat tak selamat, kat sepadan negara ada tak askar kat situ, selamat tak daripada pencerobohan. Itu kita boleh lihat. Kalau negara berdaulat, insya-Allah negara kita akan selamat. Okey, memupuk patriotisme. Ni patriotisme, awak pun menghargai pejuang-pejuang yang telah memerdekakan negara dengan anjurkan Hari Kebangsaan, Hari Pahlawan, mengingati sejarah sebagai mewajibkan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran teras. Ini pun kerajaan telah amalkan.
sejarah wajib lulus. Jadi secara tidak langsung pelajar akan belajar sungguh-sungguh. Dia akan mengetahui sejarah secara tidak langsung, nampak? Okey. Apa pemerintah buat, apa rakyat buat. Okey. Itu saja untuk bab 1 secara ringkasnya. Okey, konsep kedaulatan. Apa-apa lanjut awak boleh baca di buku teks. Okey, sekiranya tidak faham, awak boleh teruslah bertanya dengan saya, Cikgu Azizan. Okey, apa yang awak tak faham mengenai konsep kedaulatan. Okey, sekian saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.